Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan kini merangka pelan tindakan kebangsaan untuk warga emas. Pelan tindakan pelbagai sektor yang mengintegrasikan komponen penuaan dan dimensia itu adalah menggunakan pendekatan Whole of Nation. Melalui rakaman video pada Majlis Perasmian Persidangan Serantau Asia Pasifik Antarabangsa Penyakit Alzheimer 2023, Menteri Kesihatan menegaskan negara Brunei Darussalam komited ke arah menyumbang penyelidikan dan inovasi demensia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, dengan kerjasama antara Kementerian Kesihatan dan Universiti Brunei Darussalam, Pusat Advanced Research mengambil berat terhadap isu berkaitan warga emas termasuk demensia. Kementerian Kesihatan juga giat mengkaji untuk meningkatkan diagnosis, rawatan dan penjagaan demensia di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, with increasing public awareness, the diagnosis rate of dementia has significantly improved from 291 patients in 2019 to 354 patients in 2022. Brunei Darussalam provides universal health coverage with easily accessible health services, including primary care for initial assessment and specialist dementia clinical services from geriatrics, neurology and psychiatry. Persidangan dirasmikan oleh Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bestara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pemangku Menteri Kesihatan, serta Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pemangku Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Daeng Hajah Nur Ashikin binti Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucap tamanya menggariskan mengenai kepentingan untuk mempunyai ekonomi yang mampan dan saksama selain mengukuhkan strategi dalam memeduli warga emas. Persidangan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas diadakan selama 3 hari dan disertai oleh lebih 350 orang dari dalam dan luar negara. Persidangan Serantau Asia Pasifik Penyakit Alzheimer Antarabangsa 2023 diteruskan dengan sesi perkongsian dalam memahami dengan lebih baik mengenai penyakit itu termasuk mengenai penjagaan mereka. Pagi kemarin diadakan sesi perkongsian mengenai pengalaman demensia yang memerlukan sokongan tambahan namun tidak menganggap mereka sebagai lemah. Sesi turut berkongsi maklumat terkini dalam diagnosis, rawatan dan penjagaan di Asia Pasifik melalui pengalaman negara Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Australia serta kekuatan dan cabaran dalam setiap perkhidmatan. Sementara meningkatnya kadar penyakit tidak berjangkit yang menyumbang kepada peningkatan risiko demensia di negara Brunei Darussalam dikongsikan semasa sesi sebelah petang. Pendekatan kesihatan awam untuk meningkatkan kesedaran dan pengukuhan langkah pengurangan risiko demensia amat diperlukan di negara ini. This low diagnostic rate of dementia may be due to Sektor pertanian dan perikanan merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar dalam meningkatkan kemajuan dan ekonomi sesebuah negara. Melakukan aktiviti pertanian juga dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dapat dilihat dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang diusahakan para petani. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Memperkasa Produk Tambah Nilai Pemacu Ekonomi Negara. Khatib juga mengongsikan walaupun petani perlu bekerja keras dan menggunakan segala kemahiran untuk menjayakan usaha pertaniannya, akan tetapi yang menumbuhkan segala tanaman dan memberi hasil adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, penghasilan produk-produk makanan berproses yang bersumberkan hasil pertanian dan perikanan akan dapat dipertingkatkan sehingga boleh dipasarkan di luar negara. Penghasilan secara berterusan boleh membuatkan sesebuah negara itu mampu mengurangkan kebergantungan dan keperluan negara untuk mengimport bahan-bahan makanan dari luar negara
dan mampu menjamin keselamatan bekalan makanan dalam negara, terutama pada masa-masa kritikal ketika jangkitan wabak penyakit. Walau bagaimanapun, perhatian tidak seharusnya diberikan hanya kepada sektor ini dengan mengabaikan kepentingan sektor-sektor lain, kerana matlamat utama kita ialah untuk mencapai keseimbangan di dalam segala bidang bagi memenuhi tuntutan fardu kifayah dalam membangun negara dan ummah. Fenomena gerhana bulan separa akan berlaku di negara Brunei Darussalam esok 29 Oktober. Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan dalam siaran medianya maklumkan gerhana bulan separa akan bermula pukul 3.35 hingga 4.52 pagi. Sehubungan itu, Kementerian Halihwal Agama melalui Jabatan Halihwal Masjid akan mengadakan sembahyang sunat gerhana bulan pada pukul 4.15 pagi di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dengan tumpuan utama di Masjid Omar Ali Saifuddin. Orang ramai dialu-alukan hadir bagi sama-sama menunaikan sembahyang sunat gerhana bulan. 80 peserta menyertai bengkel kaligrafi Islam Turkiye anjuran Kedutaan Republik Turkiye yang diadakan selama 2 hari sehingga esok. Bengkel hari pertama diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka, Brakas. Bengkel diketuai oleh 2 ahli kaligrafi terkenal dunia, Said Ahmad Depeler dan Abdul Rahim Kahya. Dengan sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai, Kedutaan Republik Turkiye bersama-sama dengan Institut Yunus Emre YEE, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Pusat Penyelidikan Sejarah, Seni dan Budaya Islam akan menganjurkan kursus kaligrafi secara tetap. We are planning to continue our Turkish classes. Our Turkish classes started in the last year. We started only with 18 students, but Alhamdulillah we have students more than 200 in every universities, in UTB, UBD, UNISA and KUPU. Persidangan Konvensyen Perdagangan BIM-Niaga 2023 BETCON 23 adalah inisiatif pertama Majlis Perniagaan BIM-Niaga BEBC di bawah kepimpinan negara Brunei Darussalam. BETCON 23 dianjurkan sempena mesyuarat Menteri-Menteri BIM-Niaga kali ke-26 dan mesyuarat berkaitan. Kemarin kru RTB berpeluang meninjau ke Expo BETCON 23 yang sedang berlangsung di Bridex Jerudong sehingga esok. Disertai oleh lebih 200 peserta, BETCON 23 antaranya mengetengahkan pameran business to business serta perbincangan panel yang memfokuskan 5 tonggak strategik BIM Niaga. BETCON 23 merupakan platform untuk para peniaga memperluaskan rangkaian, mempromosikan produk dan perkhidmatan serta menerokai potensi peluang perniagaan. I'm joining to Expo to promote the other product and the local product. Actually, from starting 25 until now, we see the program on joining the Bitcoin fair is very good. Mostly our a lot customer coming also to try our product. We're very happy. Pengukuran bot-bot yang berdaftar di negara ini akan dilakukan pada 16 November depan. Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPIBD akan melaksanakan pemeriksaan tersebut di kawasan letak kereta Dewan Kemasyarakatan Tutong. Bermula pukul 9 pagi sehingga 3 petang, para pemilik bot dikhendaki sentiasa menjaga keselamatan kapal dan mematuhi peraturan-peraturan perkapalan pedagang, yakni pendaftaran kapal menangkap ikan dan peleseran 2011 dan peraturan-peraturan berkaitan pada setiap masa. Sukan kejohanan bola jaring antara kementerian-kementerian ke-30 sempena Hari Perkhidmatan Awam bermula kemarin. Kejohanan berlangsung di Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. 10 kementerian menyertai kategori terbuka dan 3 kementerian menyertai kategori veteran. Johanan dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam. Kejohanan akan berlangsung sehingga 5 November.